Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, jemaah surau Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada subuh ini kita sambung semula kuliah tafsir Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita telah pun sampai ayat 245 daripada surah Al-Baqarah. So pada subuh ni insyaAllah kita sambung bermula dari ayat 246 sehinggalah nanti ayat-ayat seterusnya insyaAllah ta'ala. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat 246, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Baik, saya baca satu ayat ni dulu. Baik, ayat 246 ni dan ayat-ayat selepas ini nanti Allah Ta'ala menceritakan kepada kita satu kisah yang berlaku pada zaman Bani Israel selepas Nabi Musa alaihi salatu wasalam, yang berkenaan tentang jihad fi sabilillah. Kalau kita perhatikan ayat-ayat sebelum ni yang kita telah bahaskan, Allah Ta'ala perintahkan untuk jihad, sama ada jihad dengan jiwa ataupun jihad dengan harta. Dekat sini Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita nanti satu kisah yang berlaku pada zaman Bani Israel selepas Nabi Musa alaihi salatu wasalam, bagaimana ada sekumpulan orang-orang Bani Israel yang pada awalnya mereka begitu bersemangat untuk berjihad fi sabilillah, tetapi kemudian semangat mereka itu hilang dan pada akhirnya mereka berpaling daripada jihad itu sendiri. Kisah ini Allah Ta'ala ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada semua orang-orang Islam supaya kita ambil ibrah daripadanya. Kalau pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, ini menjadi satu pengajaran kepada para sahabat orang-orang beriman pada ketika itu, supaya jangan mencontohi perangai orang-orang Bani Israel yang berlaku pada masa dahulu. Pada awalnya mereka begitu bersemangat nak berjihad, tetapi ketika mana datang perintah jihad, mereka pula berpaling. Untuk kita juga begitu nanti, kita perlu mengambil ibrah daripada kisah ini supaya kita tidak mempunyai karakter beragama seperti mana yang ada pada orang-orang Bani Israel. Baik, mari sama-sama kita perhatikan ayat Allah Ta'ala. Allah berfirman, Alam tara ilal mala'i min Bani Israel min ba'di Musa. Tidakkah engkau ketahui wahai Muhammad tentang kisah ketua-ketua Bani Israel selepas wafatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam? Jadi dekat sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahawa
peristiwa ini atau khabar yang disebutkan ini berkenaan tentang mala'i min Bani Israel. Mala'i min Bani Israel ni maknanya adalah pemimpin-pemimpin, ketua-ketua orang-orang Bani Israel pada masa dahulu, ya. Min ba'di Musa, selepas Nabi Musa alaihi salatu wasalam wafat. Maknanya peristiwa ini berlaku selepas Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bagaimana pemimpin-pemimpin Bani Israel itu? إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ بُعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Mereka berkata kepada seorang nabi mereka, lantiklah seorang raja untuk kamu supaya kami boleh berperang bersama-sama dengannya di jalan Allah. Jadi mereka datanglah kepada seorang nabi selepas Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi siapakah itu? Ada pendapat mengatakan iaitulah Syam'un, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Syam'un ni ia hidup selepas Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Datanglah pemimpin-pemimpin orang-orang Bani Israel pada ketika itu menjumpai Nabi mereka. Kalau kita ikutkan pendapat yang disebut oleh Syekh Ali As-Sabuni ini, inilah Nabi Syam'un. Mereka datang kepada Nabi Syam'un, ya. Yang mana Syam'un ni wa huwa min nasli Harun, masih keturunan daripada Harun. Apa mereka kata? Aqim lana amiran, lantiklah kepada kami seorang amir, seorang raja, seorang pemimpin. Waja'alhu qa'idan lana, dan jadikanlah ia sebagai pemimpin kepada kami, linuqatila ma'ahu al-a'da fi sabilillah, supaya kami berperang dengan dia di jalan Allah. Nak berperang ni kan dia perlukan kepada pemimpin. Kena ada panglima perang. Nak perang tu kena ada pemimpin, kena ada panglima perang. Dia tak boleh berperang kita begitu sahaja pergi tanpa di bawah seorang pimpinan. Mesti ada pimpinannya. Begitu juga dengan Rasulullah SAW pada masa dahulu. Maka Nabi SAW tu apabila kita membaca sejarah Nabi SAW, ada kalanya peperangan yang diikuti oleh Nabi SAW, dan itu biasanya di bawah kepimpinan Nabi SAW sendiri, dan ada kalanya Nabi tak ikut. Kalau Nabi tak ikut, Nabi akan melantik seorang panglima perang. Maka ada antara nama yang terkenal panglima perang Rasulullah SAW seperti Khalid bin Walid, ya. Ayahnya dahulu Walid bin Mughirah itu musuh Nabi SAW. Anak kepada Walid bin Mughirah, Khalid, itu menjadi panglima perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam berperang memang kena ada pemimpin. Tak boleh seorang-seorang kita main hentam begitu saja, tak boleh. So mereka datang kepada nabi mereka itu mengatakan demikian, ya. إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ بُعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Lantiklah kepada kami seorang raja, seorang pemimpin untuk menjadi pemimpin kami berperang di jalan Allah Ta'ala. Niat ni baik. Fi sabilillah, nak berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya tujuan awal mereka ni baik, ya, tujuan awal mereka ni baik. Kemudian Nabi mereka itu pun menjawab, Qala hal asaitum in kutiba alaikum Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Nabi mereka itu berkata, tidakkah harus jika kamu kelak diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang? Maknanya Nabi mereka itu mengatakan, akhsha ayyufrada alaikumul qital thumma la tuqatilu aduwakum wa tajannibu an liqa'ih. Aku bimbang kalau difardukan nanti ke atas kamu berperang, kemudian kamu tak mahu berperang, dan kamu pula lari daripada berjumpa dengan musuh. Kekhawatiran itu ada dalam hati Nabi mereka pada ketika itu, dan disampaikan oleh Nabi itu sendiri, ya. Syam'un tadi, nama Nabi itu kalau kita ikutkan pendapat yang dikatakan setengah ulama tafsir, ya,
So Syamun mengatakan pada mereka, aku bimbang kalau nanti difardukan ke atas kalian berperang, kalian tak mampu perang, ataupun kalian pergi lari, tak menjalankan. Ni kan kadang-kadang ada begitu ya. Sebelum kadang-kadang diperintahkan sesuatu itu, ada yang begitu bersemangat, tapi nanti bila dah ada, semangat pula tak ada kan. Gitu. Kemudian mereka mengatakan, mereka pun menjawab, qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Mereka pun dengan yakin menjawab, ya, dengan yakin mereka menjawab, mengapa pula kami tidak akan berperang pada jalan Allah, kata mereka, sedang kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami. Maknanya mereka mengatakan mereka cukup beralasan untuk berperang itu, iaitulah mereka pernah diusir daripada kampung halaman mereka dan dipisahkan daripada anak-anak mereka. So ini antara alasan lah yang mereka sampaikan kepada Nabi mereka pada ketika itu, yang menunjukkan bahawa andai kata memang difardukan perang, sesudah pastilah mereka akan berperang. Mengapa? Background alasannya sudah sangat kuat. Mereka pernah diusir daripada daripada kampung halaman mereka, ya, dan dipisahkan dengan anak-anak mereka. Sesudah tentulah semangat untuk jihad melawan musuh itu kuat, ada, cukup beralasan. Kemudian apa Allah Ta'ala kata? Allah Ta'ala sebut, falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum. Maka apabila perang itu diwajibkan ke atas mereka, mereka membelakangkan kewajipan itu kecuali sebahagian kecil sahaja daripada kalangan mereka. Pada awalnya mereka begitu bersemangat meminta kepada Nabi itu, lantik kepada kami seorang pemimpin perang supaya kami berperang dengannya. Nabi itu mengingatkan, jangan, nanti aku bimbang kalau difardukan ke atas kalian perang, kalian tak mahu pergi perang, lari daripada berjumpa dengan musuh. Mereka mengatakan, mendatangkan alasan, bagaimana pula kami tak mahu berperang di jalan Allah? Bukankah kami telah diusir daripada kampung halaman kami? Bukankah kami telah dipisahkan dengan anak-anak kami? So pastilah kami mahu berperang. Tetapi Allah Ta'ala mengatakan, falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum. Apabila Allah Ta'ala telah fardukan perang kepada mereka, jihad ke atas mereka, tawallaw, mereka pun berpaling, illa qalilan minhum, kecuali hanya sedikit sahaja daripada kalangan mereka. Ini kita kita perlu untuk mengambil ibrah daripadanya. Kata Ibnu Ashur rahimahullah, at-tahdhiru minal wuqu'i fi mithli halihim. Kita kena berhati-hati jatuh seperti keadaan mereka ini, ya. Ba'da syuru'i fil qital, selepas difardukan, disyariatkan perang, ya, atau selepas diwajibkan ke atas mereka, mereka tidak mahu melakukannya. Ya, ini satu satu perkara yang perlu untuk kita jauhi. Jangan sampai pada awalnya kita semangat luar biasa, tiba-tiba bila dah datang, diperintahkan, sampai masanya berpaling, tak mahu. Ada kadang-kadang masyarakat kita, sebelum ada surau, semua berkata, kalau kita ada surau, memang kita akan hidupkan sembahyang berjamaah. Bila dah ada surau, tak ramai. Dulu masa Covid lagi teruk-teruk, sekarang alhamdulillah agak berkurang sikit kan. Ramai saudara-saudara kita mengatakan rindu nak pergi masjid, bila masjid nak dibuka. Ramai yang berkata begitu. Bila masjid dah dibuka, ramai juga yang tak gerak pergi masjid, ramai juga yang tak gerak pergi surau.
Ya, ni sebenarnya contoh-contoh yang hampir sama. Ya, jadi dalam beragama ni, ya, dalam beragama ni kita bersemangat dalam hal kebaikan tu tentu boleh. Namun demikian, kita kena menepati janji kita. Jangan kita sekadar semangat di awal saja tetapi selepas tu tak ada semangat. Ya, kadang-kadang ada orang pada awalnya dia semangat sebab dia ingat tidak ada ujian apa-apa dalam melakukan kebaikan tu. Rupa-rupanya bila dah diperintahkan, pelbagai macam ujian tu datang. Sebab itulah ada ada riwayat yang mengatakan ni dalam dalam bab perang ni, musuh tu jangan dicari, ya, jangan minta nak perang. Ni kadang-kadang ada juga ada juga masyarakat kita, setengah orang Islam macam kita kata macam nak sangat untuk perang tu, ya. Jangan silap-silap. Bila dah datang peperangan tu, kita pun tak siap, kita tak ready, ya. Maka Nabi SAW ada menyebut dalam riwayat hadis, ya, la tatamannau liqa'al adu, jangan kamu bercita-cita nak berjumpa dengan musuh, jangan nak cari musuh tu, jangan. Was'alullahal afiyah, mintakan kepada Allah Ta'ala keafiatan. Namun fa idza laqitumuhum fasbiru, tetapi kalau dah jumpa dengan musuh jangan lari. Mencari musuh jangan, lari daripada musuh jangan. Begitu, ya. Mereka ni begitu bersemangat nak menghadapi musuh-musuh mereka, tetapi falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa qalilan minhum, ketika mana dah difardukan, kebanyakan mereka berpaling kecuali hanya sedikit saja, ya. Jadi nanti kita akan sampai pada ayat-ayat seterusnya. Dikatakan dalam satu pendapat, pada asalnya jumlah mereka sebanyak 80,000 orang, tetapi pada akhirnya hanya berbaki 4,000 orang saja. 76,000 berpaling. Sebab tu Allah Ta'ala mengatakan illa qalilan minhum, kecuali sangat sedikit. 4,000 daripada 80,000 itu sangat sedikit. Ini nanti peperangan ketika mana menghadapi Jalut, ya, Talut berhadapan dengan Jalut. Jumlah asal orang Bani Israel pada ketika itu dikatakan dalam satu pendapat 80,000 orang. Tetapi ketika mana difardukan jihad dan dipimpin jihad itu oleh Talut, diuji, hanya berbaki tinggal 4,000 saja dari 80,000. Maka Nabi ingatkan, la tatamannau liqa'al adu, jangan kamu berangan-angan nak berjumpa dengan musuh. Was'alullahal afiyah, mintakan kepada Allah keafiatan. Namun fa idza laqitumuhum fasbiru, kalau berjumpa dengan musuh jangan pergi lari. Itu tak boleh juga. Meminta berjumpa dengan musuh jangan, lari daripada musuh juga jangan. Fa innal jannata tahta dhilalis suyuf, kerana syurga itu berada di bawah bayang-bayang pedang yang digunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baik, kita teruskan ayat Allah Ta'ala ni. Kemudian pada hujung ayat ni Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wallahu alimum bizzalimin, dan ingatlah Allah Maha mengetahui akan orang-orang yang zalim. Siapakah mereka orang-orang yang zalim dekat sini? Orang-orang yang meninggalkan jihad, ya, isyanan li amrihi ta'ala, kerana mereka bermaksiat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baik, kita teruskan ayat 247. Pada ayat 247 Allah berfirman, وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا
قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. Dan Nabi mereka pula berkata kepada mereka bahawasanya Allah telah melantik Talut menjadi raja bagi kamu, sebagaimana disebutkan pada ayat sebelum ni. Pemimpin-pemimpin Bani Israel ni datang menjumpai Nabi mereka Syam'un pada ketika itu, meminta supaya dilantik kepada mereka seorang pemimpin perang supaya mereka berperang dengannya. Maka waqala lahum nabiyuhum, tak lama selepas itu Nabi mereka itu pun mengkhabarkan kepada mereka bi anna Allah Ta'ala qad mallaka alaihim Talut, bahawa Allah Ta'ala telah mengangkat Talut sebagai raja, sebagai pimpinan perang pada ketika itu. Ya, Allah Ta'ala telah angkat Talut sebagai pimpinan perang pada ketika itu. Lalu apa respon mereka? Ya, mereka mengatakan, qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulk wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Mereka berkata, bagaimana dia mendapat kuasa memerintah kami, sedang kami lebih berhak dengan kuasa pemerintahan itu daripadanya, dan ia pula tidak diberi keluasan harta kekayaan. Mereka meminta supaya dilantik seorang pemimpin perang pada mereka, tetapi ketika mana Allah telah memilih Talut sebagai pimpinan perang, mereka tak mahu. Mereka tak mahu. Dengan alasan apa mereka kata? Mereka mengatakan, anna yakunu lahul mulku alaina, kaifa yakunu malikan alaina. Macam mana dia boleh jadi pemimpin kepada kami? Macam mana dia boleh menjadi raja kepada kami? Wal hal annana ahaqqu bil mulki min, padahal kami ni lebih layak untuk menjadi pemimpin daripada dia. Kata orang-orang Bani Israel ni, kata mereka sebenarnya kumpulan mereka, golongan mereka itu, terutama pemimpin-pemimpin Bani Israel ni, lebih layak untuk menjadi pemimpin berbanding Talut. Lalu mereka pun mendatangkan alasan lah. Antara alasan kata mereka, ya, antara alasannya ialah mereka mengatakan, wa nahnu ahaqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan minal mal, ya. Dan ia tidak diberikan keluasan harta. Maknanya Talut ni, dia bukan seorang yang kaya. La mala lahu fa kaifa yakunu malikan alaina. Dia tu bukan seorang yang kaya. Dia tu bukan keturunan raja-raja, bukan keturunan orang-orang hebat, dan dia juga bukan orang kaya, kata orang-orang Bani Israel. Jadi orang-orang Bani Israel ini memandang yang layak menjadi pemimpin itu adalah orang yang mempunyai nasab yang dipandang mulia dan orang yang ada kelapangan harta, maknanya kaya raya. Itu mindset orang-orang Bani Israel. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak demikian. Allah Ta'ala melantik sesiapa sahaja yang Allah Ta'ala nak lantik jadi pemimpin. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada ayat ni, qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Nabi mereka pun berkata, sesungguhnya Allah telah memilihnya, maknanya memilih Talut menjadi raja kamu, dan telah mengurniakannya kelebihan dalam lapangan ilmu pengetahuan dan kegagahan tubuh badan. Jadi Nabi tu menjawab, Nabi mereka tu menjawab, inna Allah astafahu, Allah Ta'ala yang memilih dia.
Bukan saya yang melantik dia, kata Nabi, tetapi Allah Ta'ala lah yang telah memilih Talut. Allah Ta'ala yang telah memilih Talut. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism, dan Allah Ta'ala telah menambahkan kepadanya kelapangan ilmu dan kegagahan tubuh badan. Maka berdasarkan kepada ayat ini, ulama mengatakan kriteria dalam memilih pemimpin itu, yang pertama kita tengok adalah keluasan ilmunya. Ya? Jadi pemimpin itu ciri utama pertama keluasan ilmunya. Mengapa? Jadi pemimpin itu perlu kepada ilmu. Perlu kepada ilmu. Dia kena ada tahu ilmu tadbir urus macam mana. Dia kena tahu macam mana siasah politik macam mana. Ya? Dia kena tahu bagaimana boleh meningkatkan ekonomi, bagaimana dia boleh memimpin dan seterusnya. Maka ciri pertama itu bukan dilihat daripada nasab keturunan, bukan dilihat daripada banyak harta atau tidak. Tak. Pemimpin itu dilihat pertama bastatan fil ilm, keluasan ilmu. Orang yang berilmu, maka dia akan bertindak dengan betul. Dia akan mengambil keputusan-keputusan yang betul. Dia akan buat polisi yang betul. Ini pertama. Ya. Baru yang kedua, fil jism, perlu kegagahan tubuh badan. Cerdik pun, pandai pun, tapi kalau sakit-sakit, tak boleh jadi pemimpin. Mengapa? Dia tak boleh menjalankan kepimpinan tu. So, jadi pemimpin hebat itu mesti kombinasi kedua tadi. Pertama, kelapangan ilmu. Yang kedua, kegagahan tubuh badan. Maka Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah menyebutkan, wa min hahuna yanbaghi an yakuna al-malik, kata beliau, daripada ayat Allah Ta'ala ni, maka sepatutnya yang jadi raja, yang jadi pemimpin itu, pertama ciri dia dha ilmin, orang yang mempunyai ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa syaklin hasanin, mempunyai bentuk yang baik, good looking. Okay. Kemudian yang ketiga, wa quwwatin syadidatin fi badanihi wa nafsi, mesti ada kekuatan, ya, pada badan dan jiwa dia. Bukan kuat badan saja, jiwa pun kena kuat. Jadi pemimpin tu jiwa pun kena kuat. Kalau jiwa tak kuat menghadapi kritik, menghadapi protes macam-macam, tak kuat jiwa kita. Ya, kalau orang-orang yang tak kuat jiwanya jadi pemimpin, dia tak tidur, sakit tu. Maka pemimpin-pemimpin tu memang kalau kita tengok betul-betul, mereka memang ada kelebihan. Salah satunya kekuatan pada jiwa. Macam-macam orang kritik, tapi dia boleh tetap senyum. Dia boleh tetap senyum. Dia boleh tetap menghadapi rakyat. Dia boleh tetap berkhidmat. Kita kadang-kadang seorang saja kritik kita, pening pahala kita. Ni ada kadang-kadang pemimpin dikritik berjuta-juta orang, dia masih boleh kuat. Jiwa tu kuat. Dia tak mudah stres, dia tak mudah goyah. Dia jiwa tu kuat. Itu mentaliti pemimpin, ya. Baik. Kita teruskan ayat Allah Subhanahu wa taala ni. Kemudian Allah mengatakan, wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Allah jualah yang memberikan kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Ya. Menurut orang-orang Bani Israel, pemimpin-pemimpin orang Bani Israel, Talut tak layak jadi pemimpin. Kerana apa? Kerana dia bukan keturunan raja-raja dan ia bukan seorang yang berharta. Tetapi Allah mengatakan, wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Allah dapat bagi kekuasaan kepada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala kehendaki jadi pemimpin, kun fayakun, dia akan jadi.
Hatta orang yang tak pernah dibayangkan sebelum akan jadi pemimpin, kalau Allah dah berkehendak untuk bagi kekuasaan pada dia, dia akan jadi pemimpin. Kalau kita membaca sejarah pemimpin-pemimpin dunia, begitu banyak kita temukan bukti ayat Allah Ta'ala ni. Orang yang tak pernah disangka dia akan jadi pemimpin, tak pernah diperhitungkan sebelumnya, tak pernah orang fikir pun, tetapi oleh kerana Allah telah berkehendak, ada je jalan dia jadi pemimpin. Sejak daripada zaman dahulu sehingga ke zaman moden sekarang ni, itu berlaku. Maka kita kena ingat, ya, kuasa itu Allah yang memberi. Kuasa itu Allah Ta'ala yang memberi. Walaupun di zaman moden ni kita menggunakan misalnya sistem demokrasi, ya, dengan cara ada mengundi gitu. Namun hakikatnya yang beri kuasa itu Allah Ta'ala. Walaupun kita mengundi, memang kita undi pemimpin kita, tetapi yang menggerakkan hati orang untuk mengundi siapa yang dia nak pilih tu, siapa yang nak menang nanti, Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Maka ketika mana kita dapat pemimpin yang baik, itu menjadi rahmat daripada Allah Ta'ala. Dan salah satu kasih sayang Allah itu, Allah kurniakan kita pemimpin yang baik. Dan salah satu ujian berat atau bahkan boleh jadi azab itu adalah Allah Ta'ala hantar pemimpin-pemimpin yang tak baik sehingga akan merugikan pada kita. Oleh kerana itulah kita perlu sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bagi kepada kita pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang sayang pada kita, sayang dengan rakyatnya, ya, peduli dengan rakyatnya, ya. Perlu untuk sama-sama kita doakan, ya. Maka dalam satu doa hadis Nabi SAW itu disebutkan, wala tusallit alaina man la yarhamuna, ya, jangan sampai Allah bagi kekuasaan kepimpinan kepada orang yang tak sayang dengan kita. Oleh kerana itu kita kena doa kepada Allah supaya Allah Ta'ala bagi kita pemimpin-pemimpin yang baik, atau pemimpin-pemimpin kita yang sedia ada sekarang, doakan mereka supaya Allah bagi hidayah, Allah bagi mereka petunjuk sehingga kan mereka dapat memimpin dengan baik, ya, sehingga kan kita boleh hidup dalam keadaan yang selesa di dalam suatu negeri untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Maknanya wasi'ul fadl, kurnia Allah itu begitu luas. Alimun bima huwa ahlu, dan Allah Ta'ala maha mengetahui siapa yang paling layak. Menurut mereka tak layak Talut itu jadi pemimpin, tetapi Allah yang maha mengetahui. Kurnia Allah Ta'ala itu sangat luas dan Allah maha mengetahui siapa yang paling layak dapat. Dan Allah Ta'ala pilih adalah Talut. Allah Ta'ala pilih adalah Talut. Maka ketika mana Allah berkehendak nak bagi kuasa kepada seseorang, dia boleh je terus. Mengapa? Allah Ta'ala tahu dia yang paling berhak untuk mendapatkan kekuasaan itu. Ada orang yang dah mengejar-ngejar kuasa mungkin berpuluh-puluh tahun, tak dapat-dapat. Mengapa? Allah belum berkehendak. Ada orang baru muncul, dapat langsung. Mengapa? Allah menghendaki dia. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala yang memberi kekuasaan kepada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Allah Ta'ala juga yang mencabut kekuasaan daripada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Maka orang yang merasa pemegang kuasa besar pun boleh dicabut Allah. Fir'aun, Namrud, dahulu mereka bukan sekadar mengaku sebagai raja saja lagi, malah dah sampai ke tahap mengaku sebagai Tuhan. Tetapi Allah Ta'ala berkehendak untuk cabut, maka tak dapat kuasa. Tak dapat kuasa. Baik, kita teruskan ayat Allah Ta'ala ni. Ayat 248. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى
وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Dan Nabi mereka berkata, sesungguhnya tanda kerajaan Talut itu yang menunjukkan benarnya dari Allah ialah datangnya kepada kamu peti tabut yang mengandungi sesuatu yang memberi ketenteraman jiwa dari Tuhan kamu dan berisi sebahagian dari apa yang telah ditinggalkan oleh keluarga Nabi Musa dan Harun. Peti tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya peristiwa kembalinya tabut itu mengandungi satu tanda keterangan bagi kamu jika betul kamu orang-orang beriman. Kalau kita perhatikan pada ayat 247 tadi, orang-orang Bani Israel itu ingkar atau tidak menerima Talut diangkat sebagai pemimpin. Padahal Nabi mereka telah mengatakan innallaha astafahu. Allah Ta'ala lah yang memilihnya. So oleh kerana itu, sebagai pembuktian bahawa Talut benar-benar Allah Ta'ala yang memilihnya, maka didatangkanlah tabut. Maka Allah mengatakan wa qala lahum nabiyyuhum, dan nabi mereka berkatalah kepada mereka, nabi orang-orang Bani Israel tadi, inna ayata mulkihi alamatu mulkihi wastafaihi alaikum, bukti bahawa Talut sebagai raja yang telah dipilih ke atas kamu, ayyatiyakumut tabut ay yaruddullaha ilaikumut tabut alladhi akhadha minkum. Allah kembalikan kepada kamu tabut yang mana sebelumnya Allah ambil daripada kamu. Qala Syamakhsyari, al-Imam Syamakhsyari berkata, sunduqut Taurah alladhi kana Musa alaihi salam idza qatala qaddamahu fakana taskunu nufusu Bani Israel wala yafirrun. Tabut ini ia adalah peti Taurat, di dalamnya ada Taurat. Dahulu pada zaman Nabi Musa, kata Imam Asy-Syamakhsyari, kalau sedang berlaku peperangan, maka akan diletakkan peti tabut ini di hadapan mereka sehingga kan jiwa orang-orang Bani Israel itu tenang dan mereka tidak lari daripada peperangan itu. So tabut ini dikembalikan datang kepada Talut sebagai bukti bahawa ia benar-benar pilihan Allah. Jadi tidak ada lagi dalil, tidak ada lagi alasan bagi orang-orang Bani Israel untuk menolaknya sebagai pemimpin pada ketika itu. Fihi sakinatum min rabbikum, wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Ai fit tabut, pada tabut itu, peti tabut itu, as-sukun wa tama'ninah wal wiqar. Di sana ada ketenangan, ada kedamaian, ada keselesaan. Ini salah satu kelebihan peti tabut ni. Fihi aidan baqiyatum min athari alu Musa wa ali Harun. Dan di dalam peti tabut itu juga terdapat peninggalan-peninggalan Nabi Musa dan Harun. Antaranya wahya asa Musa, misalnya seperti tongkat Nabi Musa, wa thiyabuhu, pakaiannya, wa ba'dul alwah, sebahagian daripada lembaran-lembaran wahyu, alladhi kutibat fiha at-Taurah, yang mana dituliskan padanya Taurat. Tahmiluhul malaika, dibawa oleh malaikat. Ibnu Abbas kata, ja'atil malaikatu tahmilut tabut baina as-sama'i wal ard hatta wada'athu baina yaday Talut wan nasu yanzurun. Jadi kata Abdullah Ibnu Abbas, datang para malaikat membawa peti tabut ini daripada antara langit dan bumi sehingga akan diletakkan di hadapan Talut yang diangkat tadi sebagai pemimpin itu, wan nasu yanzurun, dan orang-orang pada ketika itu menyaksikan. So tak ada alasan lagi lah untuk menolak Talut sebagai pemimpin perang. Baru Allah mengatakan, inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah, in kuntum mu'minin, jika memang kamu benar-benar beriman.
Maknanya inna fi nuzulit tabut, penurunan tabut itu kembali selepas Nabi Musa alaihi salatu wasalam, la alamatun wadihatun, ia satu bukti yang amat nyata, annallaha akhtarahu liyakuna malikan alaikum, bahawa Allah lah yang telah memilih Talut sebagai pemimpin untuk kamu wahai orang Bani Israel, in kuntum mu'minina billahi wal yaumil akhir, jika memang kamu betul-betul beriman kepada Allah Taala dan hari akhirat. Ya, baik, saya ingat setakat tu saja dulu kuliah kita pada subuh ni. Kita belum selesai lagi membahaskan kisah peperangan Talut melawan Jalut. InsyaAllah kita akan teruskan pada kuliah yang akan datang insyaAllah. Apa yang kita bincangkan pada subuh ni moga-moga bermanfaat untuk kita semua, dapat menambah ilmu, iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.